Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita perdana edisi 23 Januari 2023 bersama saya Faris Izzat Syarudin. Dan saya Hazel Desmond. Terima kasih kerana bersama berita perdana. Kita ikuti paparan utama. Malaysia berpotensi jadi negara maju sekiranya amalan merompak kekayaan negara dihentikan. Integrasi agama, budaya dan bangsa, elemen penting satukan rakyat. Malaysia berpotensi menjadi sebuah negara maju di rantau ini sekiranya amalan merompak kekayaan negara melalui perbuatan rasuah dihentikan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pemimpin politik, penjawat awam peringkat tertinggi dan agensi penguatkuasaan wajib menghentikan amalan berkenaan. Beliau menegaskan perlu menjadi intipati setiap rakyat untuk menolak budaya rasuah, perkauman serta perbuatan menyalahgunakan kuasa dan mengambil kesempatan dalam mendapatkan kontrak semata-mata untuk menjadi kaya. Sebab itu saya tekankan negara ini mampu naik balik. Saya percaya dan yakin Malaysia punyai potensi yang cukup baik untuk diangkat semula sebagai negara maju di rantau kita. Syaratnya apa, saudara? Hentikan sikap perangai sama ada pimpinan politik atau penjawat awam peringkat tinggi atau badan-badan penguatkuasaan. Mesti dan wajib hentikan amalan rompakan kekayaan negara. Dan saya tidak akan bertolak ansur lagi dengan sikap orang yang menggunakan kontrak atau projek dan mendapat mengambil kesempatan untuk mencari kekayaan. Beliau berkata demikian ketika berucap pada sambutan Rumah Terbuka Tahun Baharu Cina Ketua Menteri Pulau Pinang Chow Kon Yew di Bayan Baru. Majlis turut dimeriahkan dengan kehadiran Yang di-Pertua Negeri Tun Ahmad Fuzi Abdul Razak. Sementara itu, pengunjung teruja dapat bersama Perdana Menteri dan isteri Datuk Seri Wan Azizah Wan Ismail yang hadir memeriahkan rumah terbuka tersebut. Perasaan saya seronok sebab dapat peluang untuk jumpa Perdana Menteri sebab tak selalu boleh jumpakan. Suasana yang begitu meriah, orang yang ramai, kita datang berbagai kaum bangsa. Pokoknya tak terhinggalah macam mana nak kita cakapkan, saking seronoknya kan. Dan menteri kita ni memang baiklah. Saya macam tu kita nak irakan hari raya raya tahun baru ni, irakan semua kawan-kawan datang jemput semua. Baik, saudara, Majlis Kenduri Rakyat bersama Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kini sedang berlangsung di Galeri Pejuang Bukit Mertajam, Pulau Pinang. Untuk perincian suasana majlis, kita langsung bersama Zatul Ikmah Muhammad Noor di lokasi ketika ini. Zatul, bawakan perkongsiannya. Baik, Assalamualaikum. Terima kasih Faris dan Hazel di Angkasa Puri. Saya kini berada di Galeri Pejuang Ceruk Tok Kun Bukit Mertajam bersempena dengan Majlis Kenduri bersama rakyat bersama Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan untuk makluman saudara juga, ketika ini Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama isteri yang juga Ahli Parlimen Bandar Tun Razak, Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail sedang menunaikan solat dan
dan juga tahlil di Masjid Jami' yang berada di hadapan galeri ini sahaja. Dan selepas selesai sahaja solat dan juga tahlil itu, kedua mereka akan hadir di sini untuk bersama-sama mengimarahkan majlis ini sebentar sahaja lagi. Dan saudara, untuk makluman juga, hujan baru sahaja berhenti di kawasan ini, dan bagaimanapun Perdana Menteri tetap mengambil keputusan untuk bersama dengan walaupun dalam keadaan cuaca yang tidak menentu itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tetap berada di sini bersama dengan masyarakat setempat. Jadi, dan suka saya kongsikan juga, keadaan semasa ketika ini memang sudah mula dipenuhi dengan pengunjung dan orang ramai, dan dianggarkan kira-kira hampir 1,000 pengunjung sudah mula hadir dan di sini, dan rata-rata mereka sudah hadir di sini sekitar jam 7.30 petang tadi lagi. Jadi saya kira setakat itu dahulu perkembangan dari Ceruk Tokun Bukit Mertajam. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kembali bersama Hazel dan Faris di Angkasa Puri. Silakan. Zatul Iqmah, terima kasih untuk perkongsian yang dibawakan. Baik, integrasi agama, budaya dan bangsa menjadi elemen penting menyatukan rakyat. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, elemen penting itu tidak seharusnya menjadi garis pemisah antara pelbagai kaum. Bangsa hendaklah memahami budaya yang berbeza, agama yang berbeza, bahasa yang berbeza, dan cara menyantuni ini akan melahirkan masyarakat yang benar-benar berpadu. Kita tidak mahu perbezaan-perbezaan ini menyebabkan garis pemisah antara pelbagai kaum, agama, bahasa dan budaya. Kita mahu perbezaan ini menjadi elemen penting kepada penyatuan rakyat Malaysia keseluruhannya. Beliau berkata demikian ketika hadir ke Majlis Rumah Terbuka Tahun Baharu Cina di Simpang 4, Hutan Melintang, Perak. Dasar Perumahan Negara akan dikaji semula berdasarkan rangkuman intisari madani supaya dapat diterjemahkan kepada nilai kesejahteraan dan keseimbangan untuk rakyat. Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan KPKT dalam kenyataan memaklumkan inisiatif sedia ada mencari insentif baharu dan memudah cara semua bentuk prosedur kelulusan pemajuan perumahan akan dilaksanakan. KPKT berkata melalui dasar perumahan baharu itu dan perancangan yang lebih teratur, kementerian itu percaya sasaran penyediaan 500,000 rumah mampu milik menjelang 2025 dengan kerjasama semua agensi perumahan di peringkat persekutuan negeri dan pemaju swasta boleh dicapai. Kenyataan itu menyebut KPKT akan melihat beberapa contoh dasar perumahan di negara lain termasuk Singapura, terutama dalam aspek pengurusan perumahan awam dan mampu milik. Ia berdasarkan kejayaan negara itu menyediakan perumahan awam atau sosial untuk 80% rakyatnya tanpa mengira bangsa. Kementerian juga bercadang mengadakan sesi perkongsian ilmu bersama pakar perumahan dari Singapura bagi mengukuhkan strategi pembangunan perumahan negara berpaksikan kerangka dasar madani yang menerapkan nilai kemapanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan dan ihsan. KPKT berkata dasar perumahan negara yang baharu kelak akan mengambil kira pelbagai keperluan rakyat mengikut acuan budaya, adat resam, agama dan senario rakyat berbilang kaum. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan mengadakan lawatan rasmi ke Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam selama 2 hari bermula esok. Ia merupakan lawatan rasmi negara kedua buat Datuk Seri Anwar sejak dilantik Perdana Menteri ke-10 pada 24 November tahun lalu. Kita ikuti laporan Fahmi Zaidi. Lawatan rasmi Perdana Menteri ke Brunei Darussalam selama 2 hari tersebut bertujuan mempertingkatkan lagi hubungan dan kerjasama dua hala antara Malaysia dan Brunei. Perdana Menteri dijangka tiba di lapangan terbang antarabangsa Brunei kira-kira pukul 3.25 petang esok. Beliau kemudian akan menghadiri majlis makan malam bersama diaspora Malaysia di Suruhanjaya Tinggi, Malaysia. Pada 25 Januari pula, Perdana Menteri dijadual menghadap Sultan Hassanal Bolkiah di Istana Nurul Iman.
Pada sesi menghadap tersebut, kedua-dua pemimpin akan mengambil peluang untuk menilai kemajuan kerjasama yang sedia berjalan di samping mengukuhkan lagi hubungan yang akan memberi manfaat kepada rakyat kedua-dua negara. Semasa lawatan ini juga, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan menyaksikan satu pemeteraian memorandum persefahaman di antara Lembaga Pelaburan Pembangunan Malaysia atau MIDA dan Agensi Pelaburan Brunei atau Brunei Investment Agency. MOU ini merupakan langkah susulan daripada hasil lawatan khas Paduka Seri Baginda Sultan Brunei ke Malaysia pada 28 November 2022 yang lalu. Ia akan memberi peluang kepada kedua-dua buah negara untuk meneroka potensi pelaburan yang menjadi kepentingan bersama. Pertemuan itu juga turut akan disusuli dengan majlis santapan rasmi yang dihoskan Sultan Brunei. Dalam lawatan itu, Datuk Seri Anwar diiringi isteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail, Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg, Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji Jinor, Menteri Luar Negeri Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir dan Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke Brunei Datuk Raja Reza Raja Zahid Shah. Pada 28 November lalu, Sultan Brunei Sultan Hassanah Bolkiah buat julung kalinya mengadakan pertemuan bersama Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di Putrajaya. Dan esok, Perdana Menteri pula akan mengadakan lawatan rasmi beliau ke Brunei selama 2 hari. Pertemuan di antara kedua-dua pemimpin tersebut jelas membuktikan komitmen yang padu selain meningkatkan lagi hubungan yang erat di antara Malaysia dan Brunei ke suatu tahap yang lebih tinggi, terutamanya di bawah pentadbiran kerajaan perpaduan yang baharu. Fahmi Zaidi, Bandar Seri Begawan Brunei, RTM. Tiada jalan mudah untuk berjaya dan tiada jalan mudah untuk bahagia. Jadi buang tabiat tidak baik untuk berjaya dan bahagia. Buang perangai kita yang ingin mengambil hati orang. Buang gaya hidup buruk yang tak sihat. Saya, Fahmi Fadil, ingin mengucapkan kongsi Facai kepada masyarakat Cina yang meraihkan Tahun Baru Cina serta rakyat Malaysia keseluruhannya. Kementerian Komunikasi dan Digital sentiasa memastikan infrastruktur komunikasi digital dan komunikasi sosial diperkasa demi melahirkan masyarakat yang berinformasi dan kreatif. Tahun ini, masyarakat Cina merayakan Tahun Arnab yang membawa simbol keamanan dan keharmonian. Sudah semestinya kita mengharapkan perpaduan sesama kaum di negara kita bertambah erat dengan budaya kunjung-mengunjung dan beramah mesra. Di samping kemeriahan Tahun Baru ini, teruskan setia bersama RTM kerana banyak program-program menarik akan disiarkan sepanjang perayaan ini. Pada masa yang sama, kita harus terus berwaspada terhadap ancaman COVID-19. Sentiasa jaga kesihatan diri dan keluarga. Selamat Tahun Baru Cina. Kongsi Facai, Sinian Kuala, Senti Cangkang, Wan Serui. Bertemu kembali. Malaysia akan terus bekerjasama rapat dengan komuniti antarabangsa bagi memerangi sentimen Islamofobia dan ekstremisme. Mengutuk insiden kebencian terang-terangan terhadap Islam di Stockholm, Sweden, Menteri Luar Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, tindakan keji itu jelas melampaui batas moral dan norma hak kebebasan bersuara. Masalah dalaman Sweden dengan sebuah negara yang lain yang tidak sewajarnya membawa agama menjadi faktor pertikaian antara negara, dan ini jelas menunjukkan satu tindakan yang bersifat ganas, ekstrim dan barbarik yang tidak dapat diterima oleh mana-mana manusia ataupun negara yang bertamadun, yang perlu menghormati dari segi kebebasan beragama. Beliau berkata demikian ketika mengulas tindakan pemimpin Parti Pelampau Kanan Sweden Denmark, Rasmus Paludan, yang membakar Al-Quran di luar kedutaan Turkiye di Stockholm Sabtu lalu.
Datuk Seri Dr. Zamri menyifatkan tindakan tersebut sebagai melampaui batas persefahaman serta tidak menghormati kehidupan beragama. Malah katanya, perbuatan seumpama itu pasti tidak dapat diterima mana-mana negara bertamadun. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar pula menggesa pemerintah Sweden mengambil tindakan tegas terhadap perbuatan provokatif ahli politik pelampau itu. Tegas beliau, tindakan biadab Paludan perlu dibantah kerana telah menyalahgunakan prinsip kebebasan bersuara dengan membakar kitab suci agama Islam. Dalam satu kenyataan, beliau turut menyeru seluruh masyarakat menghormati kemuliaan agama Islam, membudayakan dialog dan menyemarakkan nilai-nilai kehormatan sejagat bagi mewujudkan keharmonian hidup masyarakat dunia hari ini. Datuk Dr. Muhammad Naim berkata, kenyataan Perdana Menteri semalam yang mengutuk sekeras-kerasnya tindakan Paludan telah membuktikan kesungguhan Malaysia untuk menentang sebarang bentuk keganasan dan kebencian, khususnya Islamofobia. Sementara itu, Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia (YADIM) menyatakan sokongan penuh kepada Perdana Menteri yang mengutuk tindakan membakar Al-Quran oleh ahli politik pelampau kanan Sweden Denmark. Ketua Pegawai Eksekutifnya Tuan Kamarul Arif Tuan Soh berkata, kemarahan dan kekecewaan rakyat Malaysia, terutamanya penduduk majoriti Islam berikutan insiden itu adalah wajar. Menerusi kenyataan, YADIM percaya sikap biadab berkenaan tidak melambangkan budaya dan kepercayaan majoriti rakyat Sweden yang lain. Tindakan itu seharusnya dihentikan segera untuk mengelak keadaan menjadi lebih buruk. Selain mengadakan bantahan menerusi saluran diplomatik, YADIM percaya bahawa ajaran Islam dan Al-Quran mesti disebarkan bukan sahaja di dunia Islam semata-mata. Masyarakat Islam antarabangsa terus mengecam tindakan keji pemimpin parti politik sayap kanan Sweden Denmark. Di Turki, protes diadakan di beberapa bandar utama terutama Batman dan Istanbul. Demonstrasi dianjurkan oleh Free Coast Party dan Quranic Generation Platform. Selain itu, ribuan penduduk di Istanbul turut mengadakan protes di konsulat Sweden. Protes turut berlangsung di Gaza. Ratusan penduduk Palestin mengadakan demonstrasi di Rafah. Mereka mengutuk tindakan yang diadakan ke atas nama kebebasan bersuara yang sebenarnya merupakan satu usaha untuk membenci Islam. Dan ribuan penduduk Syria turut mengadakan demonstrasi yang berlangsung di Bandar Al-Rai. Bagi mereka, tindakan kerajaan Sweden yang telah membenarkan pemimpin politiknya membakar Al-Quran di luar kedutaan Turki pada Sabtu lalu langsung tidak boleh diterima. Konsep takdib diberi penekanan dalam usaha mentransformasikan sistem pendidikan negara agar selari dengan misi pembentukan masyarakat madani. Pendekatan takdib secara umumnya adalah proses mendidik yang memberi tumpuan kepada penyempurnaan akhlak dan perubahan perilaku ke arah yang lebih positif. Bagaimana ia menjadi wahana perubahan yang diinginkan? Wartawan Fatin Akila Nur Azli ada laporannya. Pendekatan konsep takdib dalam sistem pendidikan negara bertetapan sebagai benteng masalah sosial remaja yang berkait dengan sasiah belajar. Profesor Adjun Universiti Putra Malaysia UPM, Profesor Datuk Dr. Abdul Rashid Muhammad berpendapat ia seiring usaha kerajaan membangun negara dan pada masa sama menekankan pembentukan akhlak rakyat. Ini satu konsep yang baik dan sepatutnya ada dalam kurikulum pendidikan dari sekolah rendah sehinggalah ke universiti secara penerapan berentas kurikulum. Dalam dunia moden, pula negara-negara seperti Sweden, Denmark, Norway dan Switzerland cuba menerapkan konsep global citizenship ini dengan membawa masuk ciri-ciri seperti membantu keluarga dan komuniti mereka menjadi lebih baik. Sebuah negara yang maju bukan sahaja meningkatkan kekuatan dan kekuasaan ekonomi tetapi juga keluhuran sasiah anak bangsa.
Turut senada, pensyarah belia Fakulti Pengajian Pendidikan dan Pengetua Kosas UPM Profesor Madya Dr. Muhammad Mursyid Arsyad yang berpandangan penerapan takdib perlu bagi melahirkan generasi berakhlak mulia sebagai pemangkin generasi madani. Dan kalau kita lihat bagaimana anak muda hari ini yang memiliki pengetahuan, bagaimana mereka menggarap pengetahuan tersebut dalam bentuk kemahiran dan akhirnya membentuk sifat mereka sebagai belia yang positif. Jadi saya nampak ia merupakan suatu resepi yang seimbang bagaimana kita menekankan konsep takdib dalam pembangunan belia. Bagi merealisasikannya, guru dan pendidik memainkan peranan penting agar konsep takdib dapat difahami seterusnya dihayati pelajar. Guru dan pendidik ini memainkan peranan yang sangat penting dalam memastikan konsep masyarakat madani dihayati. Kerana penghayatan dan pemahaman kepada konsep takdib dalam kalangan para pendidik dan guru ini dapat membentuk sasiah pelajar dan anak muda yang berkepribadian mulia dalam pembinaan ilmu, kemahiran dan sasiah, dan akhirnya akan menyumbang kepada pembentukan karakter masyarakat madani yang memiliki kepribadian yang mulia, insya-Allah. Kecanggihan infrastruktur dan ledakan teknologi canggih tidak memberi sebarang makna jika aspek akhlak dipinggirkan. Justru konsep takdib sangat signifikan dalam membentuk model pembangunan akhlak masyarakat, khususnya dalam kalangan pelajar sebagai kelompok sasaran utama. Fatih Aqilah Nur Azli, RTM. Konsep Malaysia Madani dilihat sebagai suatu kerangka yang mampu menyatukan seluruh rakyat Malaysia. Menurut pengerusi Jemaah Profesor Universiti Sains Islam Malaysia USIM, Profesor Datuk Dr. Zulkifli Abdul Ghani, rakyat perlu bersatu dan bersolidariti bagi mencapai suatu tahap kesejahteraan yang lebih tinggi. Jelasnya, tanpa mengira perbezaan fahaman politik, agama dan bangsa, ia mampu menuju kepada masyarakat yang bertamadun. Saya menganggap begini, kita dah masuk satu fasa baru di mana kita membazirkan beberapa tahun yang lepas dalam krisis politik yang berlaku di negara kita. Sepatutnya kita sudah melihat ke hadapan. Dan dalam konteks ini pada saya kita perlu bekerjasama. Bersama dengan pelbagai lapisan masyarakat untuk kita sama-sama pada saya mencorakkan Malaysia baru dan saya menganggap kerangka madani ini satu kerangka yang boleh menyatukan kita. Mungkin ada sedikit sebanyak perbezaan politik, tetapi kita kena meletakkan kepercayaan untuk kita sama-sama maju ke hadapan, boleh memberi kesejahteraan kepada semua pihak. Konteks kita majmuk. Beliau berkata demikian selepas ditemu bual dalam program Selamat Pagi Malaysia. Kejayaan mesyuarat Majlis Tindakan Pelaksanaan MA 63 membuktikan kerajaan perpaduan komited dalam menunaikan janji yang dimeterai dalam Perjanjian Malaysia 1963 itu. Penalisis politik berpendapat pencapaian itu hasil sokongan padu dan semangat perpaduan semua gabungan politik ke arah membina negara Malaysia yang utuh. Kesepakatan itu juga menggambarkan matlamat serta tekad Perdana Menteri dalam memastikan hubungan antara kerajaan persekutuan dan negeri itu dapat dipelihara. Bukan satu yang baru, ia cuma memerlukan pelaksanaan, ia memerlukan persetujuan, sokongan dari Majlis Raja-Raja dan seterusnya dibawa kepada Kabinet. Dan jika itu dapat dilakukan, ini akan memberikan satu tahap hubungan yang lebih baik, kepercayaan, keyakinan dan juga penerimaan secara berterusan kepada blok kerajaan hari ini. Jadi dalam satu jangka masa yang singkat, beberapa perkara sudah diselesaikan dan saya percaya banyak lagi boleh diselesaikan jika rakyat Sabah dan Sarawak menjadi tumpuan. Apatah lagi, mereka juga menyumbang kepada proses perubahan, pembangunan, modernisasi. Adalah merupakan satu aspek yang perlu diberikan pujian dan ianya adalah merupakan langkah awal ke arah untuk mencapai perkara-perkara yang lebih besar sebagaimana yang telah dinyatakan dalam A63.
Ini adalah merupakan bukti kepada kemauan politik oleh pihak Kerajaan Persekutuan, dan saya ingin menyambut baik pengumuman-pengumuman yang telah dilakukan oleh kerajaan untuk memastikan bahawa melaksanakan ataupun memastikan semangat IMF 63 dan penjanjian IMF 63 ini diterjemahkan merupakan satu prioriti yang paling utama. Itu adalah merupakan perkara yang sangat pastinya menggembirakan rakyat, khususnya Sabah dan Sarawak. Salam sejahtera dan salam perpaduan. Saya Chang Likang, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi, mengucapkan selamat menyambut Tahun Baru Cina kepada seluruh rakyat Malaysia, khususnya masyarakat Tionghoa. Semoga sambutan Tahun Anab ini memberi kita semua kebahagiaan, keamanan serta kemakmuran kepada kita semua. Saya dan warga Mosti akan terus memperkasa dasar sains, teknologi dan inovasi negara bagi memacu perkembangan ekonomi negara. Perayaan ini penting untuk kita mengeratkan lagi perpaduan sesama kaum, malah hubungan kekeluargaan dan persaudaraan menjadi tunjang utama kepada kesejahteraan rakyat Malaysia. Terus berwaspada dan jangan leka dengan ancaman COVID-19. Hati-hati di musim perayaan dan jaga keselamatan diri dan keluarga. Kongsi Facai, Singnian Kuai Le. Ya, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Rantau negara kita terus menerima leruan monsun sehingga ke 26 Januari 2023. Dan pada pukul 7 malam tadi, Met Malaysia telah pun mengemaskini amaran hujan lebat yang melibatkan di negeri Johor dan juga di negeri Pahang bagi semenanjung Malaysia. Amaran peringkat bahaya telah dikeluarkan melibatkan di negeri Johor, iaitu di daerah Keluang, Mersing, Kulai, Kota Tinggi dan juga Johor Bahru, manakala peringkat buruk melibatkan di negeri Johor, juga di negeri Johor melibatkan di daerah Segamat, Batu Pahat dan juga Pontian, manakala peringkat waspada melibatkan di daerah Tangkak dan juga Muar di negeri Johor serta di daerah Kuantan, Pekan dan juga Rompen di negeri Pahang. Selain itu juga di negeri Sabah dan juga Sarawak turut mengalami keadaan cuaca yang agak lembap. Amaran hujan berterusan telah dikeluarkan melibatkan kedua-dua negeri. Peringkat bahaya telah dikeluarkan bagi bahagian Sandakan dan juga di bahagian Kudat di negeri Sabah serta di bahagian pedalaman pantai barat Tawau dan juga Kudat bagi peringkat buruk, serta di bahagian Kuching, Serian, Samarahan, Sarike, Mukah, Bintulu bagi peringkat buruk bagi negeri Sarawak, serta bagi lain-lain kawasan yang dilorikkan dengan warna kuning adalah amaran peringkat waspada. Dalam tempoh ini hujan sangat lebat boleh berlaku. Oleh yang demikian, penduduk-penduduk yang berada di kawasan amaran diminta untuk lebih berhati-hati dan bersiap sedia dengan sebarang kemungkinan banjir yang boleh berlaku, terutamanya penduduk-penduduk yang tinggal di kawasan rendah dan yang kawasan yang kerap banjir. Dan pastinya simpan barang berharga dan dokumen yang penting di dalam beg yang mudah dibawa dan di tempat yang selamat, dan segera berpindah ke pusat pemindahan sementara jika diminta untuk berbuat demikian. Sayangi nyawa anda dan ahli keluarga anda. Harta boleh dicari namun nyawa tiada galang gantinya. Baik, seterusnya Met Malaysia juga masih lagi mengekalkan amaran angin kencang setelah bergelora kategori pertama, kedua dan juga ketiga di sebahagian besar kawasan perairan di Laut Cina Selatan yang turut melibatkan kawasan perairan di negeri Kelantan, Terengganu, Pahang dan juga di Johor Timur, kerana dalam tempoh ini angin bertiup dengan agak kencang sekitar 50 hingga ke 60 km sejam dan ketinggian ombak juga boleh melebihi 4.5 meter dan ianya adalah berbahaya kepada bot-bot kecil serta sukan negeri laut, aktiviti perkapalan, menangkap ikan dan juga pada pekerja yang berada di pelantar minyak. Jadi pada orang ramai diharapkan sentiasa peka dan juga cakna dengan apa jua amaran dan juga ramalan yang dikeluarkan oleh Met Malaysia. Dan bagi anda untuk mendapatkan informasi yang lebih terkini, anda boleh layari laman sesawang kami di www.met.gov.my ataupun boleh muat turun aplikasi My Cuaca ataupun boleh layari Facebook, Instagram, Twitter dan juga YouTube kami. Baiklah, seperti kita lihat ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Saya Wan Hafiz. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
Baik, seterusnya untuk pengulas sukan malam ni kita bersama dengan Syairul. Syairul, teruskan. The Speedy Tigers intai kedudukan ke-9 terbaik. Arsenal masih liat bertahan. Kalau skuad Malaysia yang Speedy Tiger yang tengah develop by Coach Arun ni memang sangat kuat tim ni. Especially dengan ada Faizal Syahri. Lepas tu memang tim ni akan pergi lebih jauh dan walaupun bukan rezeki dia orang dekat Piala Dunia ni tapi ada lagi tempat lain yang akan dia orang boleh menang. Bagi saya skuad ni boleh dikekalkan sebab saya nampak dia performance dia punya game dia memang terbaik lah. Memang dalam orang kata skuad ni boleh dikekalkan untuk masa hadapan. Ya, boleh pergi jauh sebab diorang nampak tadi ada kira pelapis muda pun menunjukkan prestasi yang sangat-sangat macam extraordinary lah, kira luar biasa, and insyaAllah saya rasa boleh pergi jauh lah. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Syahrul Islam dalam edisi Sukan malam ini. Saudara, paparan tadi adalah sebahagian daripada pandangan dan kata-kata semangat peminat sukan tanah air kepada skuad hoki lelaki negara terhadap prestasi mereka dalam kempen Piala Dunia 2023. Kegagalan Malaysia meneruskan kemarahan ke peringkat suku akhir kejohanan ini bagaimanapun tidak seharusnya ditangisi dan dilihat sebagai penamat yang mengecewakan. Sebaliknya, kekalahan bermaruah kepada Sepanyol di peringkat crossover semalam sepatutnya membakar lagi semangat pemain untuk menebusnya dengan memburu kedudukan ke-9 terbaik pada aksi klasifikasi selepas ini. Semalam, harapan untuk melihat Malaysia mara ke peringkat suku akhir lebur di tangan Sepanyol yang menang 4-3 menerusi penentuan penalti sudden death. Meskipun terpaksa akur dengan kekalahan itu, namun Ketua Jurulatih Negara A. Arul Selvaraj tetap memuji semangat juang yang ditampilkan anak buahnya ketika mengikat pasukan ranking ke-8 dunia itu dengan 2-2. Jelas Arul, kekalahan bermaruah itu bukan satu penamat buat perjuangan The Speedy Tigers yang akan mengalihkan fokus terhadap misi menjadi pasukan ke-9 terbaik dalam kempen ini. Kerana kita kalah di peringkat shootout, tetapi players bermain mati-matian, mereka ditewaskan dengan maruah yang tinggi. Kita kena bangkit semula sebab kita kena menghabiskan Piala Dunia ini di klasifikasi 9 hingga 12. Dan diharap semua di Malaysia memberi sokongan penuh untuk pemain-pemain kita untuk mencapai kedudukan yang terbaik untuk setakat ini, itu kedudukan nombor 9. Walaupun terlepas peluang ke suku akhir, pencapaian skuad negara mengheret Sepanyol sehingga ke penentuan penalti sudden death malam memang wajar diberi pujian. Selepas ini, skuad negara akan mengalihkan fokus kepada pertemuan dengan Afrika Selatan bagi aksi klasifikasi 9 hingga 16 pada Khamis ini. Kekalahan kepada Speedy Tigers kepada Sepanyol semalam turut dirasai oleh semua peminat sukan tanah air termasuk Menteri Belia dan Sukan Hannah Yeoh. Meskipun kecewa, Hannah mengakui aksi yang ditampilkan pemain negara semalam amat membanggakan dan mendapat pujian seluruh rakyat Malaysia. Saya nak ucapkan tahniah juga kepada Speedy Tigers ke atas performance yang sangat mantap. Permainan mereka, penalty shootout semua, kita tahu daripada menyaksikan perlawanan ini bahawa tim Malaysia telah melakukan yang terbaik. Mereka telah berjuang habis-habisan. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia sangat bangga dengan performance mereka. Sementara itu, Presiden Konfederasi Hoki Malaysia MHC, Datuk Seri Subhan Kamal tetap berpuas hati dengan prestasi skuad Speedy Tigers pada kempen Piala Dunia kali ini. Alhamdulillah, kita telah buat kejutan dan hari ini pun nyaris buat kejutan lagi. Tapi apakan daya, that sport, somebody has to lose, somebody has to win. Tapi we've given our best and we went to shoot out. We could have gone whichever way, but we're very proud of them. Mereka ditemui selepas menyaksikan perlawanan tersebut menerusi skrin gergasi anjuran Kementerian Belia dan Sukan KBS di Dataran Merdeka semalam.
Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim turut memuji semangat juang ditampilkan skuad hoki negara meskipun tumpas di tangan Sepanyol. Menerusi catatan di laman Twitter rasmi, Perdana Menteri menzahirkan penghargaan kepada The Speedy Tigers yang telah berusaha melakukan yang terbaik ketika berdepan pasukan ranking ke-8 dunia itu. Jelas beliau, meskipun tewas, rakyat Malaysia tetap berbangga dengan prestasi keseluruhan ditampilkan pemain negara sepanjang kempen Piala Dunia 2023 ini. FIH Odisha Hoki Piala Dunia Lelaki 2023 membuka tirai persaingan. Barisan 20 pemain terbaik skuad hoki senior kebangsaan kini menggalas cabaran dalam kejohanan edisi ke-15. Saingan 16 pasukan dari 4 kumpulan dengan negara India sebagai tuan rumah dibawakan untuk anda dari 13 hingga 29 Januari. Eksklusif hanya di RTM. 6 pelumba bakal menjadi taruhan pasukan berbasikal terbaik Asia Terengganu Polygon Cycling Team TSG dalam saingan Tour of Sharjah bermula Jumaat ini. Ketua Pegawai Operasinya Nasiruddin Wan Idrus berkata saingan selama 5 hari di Emirat Arab Bersatu UAE itu merupakan perlumbaan pertama mereka pada musim ini yang bertaraf 2-2. Beliau berkata pelumba yang terpilih membawa cabaran itu termasuk 3 tenaga import dan 3 tonggak tempatan. Pelumba tempatan akan digalas Wan Abdul Rahman Hamdan, Muhammad Syahrul Mat Amin dan Irwandi Lakasek. Manakala tonggak import pula dibarisi Metkel Ayub, Anatoli Budiak dan pelumba baharu TSG musim ini, Aiman Cahyadi dari Indonesia. Kesemua pelumba berkenaan ketika ini sedang menjalani kem latihan fasa 1 TSG di dalam negara. Menurut Nasiruddin, TSG meletak sasaran untuk meraih 2 podium dan mempertahankan gelaran juara keseluruhan di Tour of Sharjah itu nanti. Katanya TSG perlu meraih sebanyak mungkin mata bermula daripada perlumbaan pertama dalam misi menjadi pasukan benua terbaik Dunia 2023. Pada musim ini, TSG dibarisi 16 pelumba termasuk 7 import dan 9 tempatan di bawah bimbingan jurulatih kelahiran Kanada, Jeremy Hunt. Kita beralih ke perkembangan e-sukan. Pasukan Madness eSport akan mengadakan perbincangan kerjasama dengan Kementerian Belia dan Sukan KBS bagi membantu usaha pembangunan e-sukan di negara ini. Pengarahnya, Syahirul Alfian Jahrial berkata, usaha itu termasuk memberi pendedahan ke peringkat sekolah dalam misi mencari bakat baharu dalam kalangan generasi muda. Dalam pada itu, pasukan berkenaan bersedia untuk dijadikan platform bagi melatih serta mengembangkan ke arah positif berkenaan sukan itu. Itu yang kita memang moto kita. Kita memang nak push daripada bawah. Kita tak nak tengok muka-muka yang sama aja. Kita nak bagi peluang pada anak-anak muda untuk menunjuk bakat mereka di peringkat yang lebih tinggilah. Tambah beliau lagi, ketika ini pihaknya sedang berusaha untuk melahirkan lebih ramai golongan profesional dalam sukan tersebut. Madness eSport juga akan meneruskan usaha membentuk pemain dari akar umbi yang telah bermula selama 2 musim lalu untuk bermain di liga profesional. Pasukan itu akan memulakan kempen MPL selepas berjaya melayakkan diri ke musim ke-11 bulan hadapan. Saudara, sebentar tadi telah masuknya waktu solat fardu isyak bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu isyak. Baik, kita beralih ke perkembangan sukan luar negara dengan perkembangan Liga Perdana Inggeris. Arsenal semakin selesa meninggalkan pencabar lain di persada Liga selepas menewaskan musuh lama Manchester United 3-2 di Emirates awal pagi tadi. Pengurusnya Mikel Arteta menyifatkan ia kejayaan yang menakjubkan anak buahnya selepas Arsenal kini mengumpul 50 mata daripada 19 perlawanan. 2 gol menerusi Eddie Nketiah dan 1 gol daripada Bukayo Saka melengkapkan malam gemilang Arsenal ke atas United. United tetap berjaya memberi tangan apabila mendahului permainan menerusi Marcus Rashford sebelum Lisandro Martinez menyamakan kedudukan 2-2. Namun bagi Arteta ini merupakan pencapaian terbaiknya bersama The Gunners dan meskipun perjalanan Liga masih lagi jauh, dia percaya pasukannya masih di landasan tepat untuk muncul juara.
I don't know, but I don't think it does get much better than that. It was a beautiful moment, a really special one, because we were pushing and pushing and pushing, and the goal wasn't coming, and it came at the end, and then VAR made it even more difficult, but it was just electric, and it was really emotional, really passionate, and I loved it. Kemenangan ke atas United itu juga membolehkan Arsenal kembali mendahului 5 mata ke atas pencabar terdekat Manchester City. Sementara itu, pengurus Manchester United, Erik ten Hag pula menyalahkan barisan pemainnya di atas kekalahan kepada Arsenal awal pagi tadi. Kekalahan itu memadam rekod 5 kemenangan United sebelum ini, sekaligus kekal di tangga keempat dengan 11 mata di belakang The Gunners. I said before, the team who wants the most will win today, and they were obviously, and of course we had a game in a week, and we had some disadvantages, but excuses are not possible on top level. You have to be in the reality, and the reality is that we have to perform. And on some occasions we didn't do, and otherwise we would win this game, or at minimum we should have drawn this game. United kini kekal di tangga keempat dengan berkongsi 39 mata bersama Newcastle di tangga ketiga. Dan ini perkembangan tenis. Saingan terbuka Australia terus menyajikan beberapa kejutan apabila kali ini tiba giliran pilihan keempat dari Perancis, Caroline Garcia dihantar pulang selepas tumpas kepada Magdalena dari Poland di pusingan keempat. Garcia yang menjuarai pusingan akhir jelajah WTA tahun lalu tewas 7-6 dan 6-4 di tangan lawannya yang berada di ranking ke-45 dunia. Garcia pada mulanya berjaya mendominasi permainan dengan mendahului 3-0 di set pertama. Namun pemain berusia 29 tahun itu gagal menghalang kebangkitan Linette yang menang menerusi tiebreak 7-6 di set berkenaan sebelum meneruskan momentum di set kedua dengan 6-4. Nombor 1 dunia Iga Swiatek turut tersingkir di pusingan yang sama sekaligus menyaksikan hanya meneruskan cabaran di skor akhir. Manakala bagi Linette pula, dia akan berdepan pemain Republik Czech Karolina Pliskova dalam perebutan ke separuh akhir. Dalam hari itu, pemain Belarus Aryna Sabalenka pula mara ke skor akhir selepas. Dalam saingan lelaki, Stefanos Tsitsipas dari Greece berjaya meneruskan rentak cemerlang di terbuka Australia dengan mengatasi kebangkitan pemain Itali Jannik Sinner di pusingan keempat. Pilihan ketiga itu bagaimanapun dipaksa bekerja keras dalam pertarungan 5 set sebelum menang 6-4, 6-4, 3-6, 4-6 dan 6-3 sekaligus mara ke skor akhir. Tak cemerlangnya selepas menewaskan tersingkir awal termasuk juara bertahan Rafael Nadal, pilihan kedua Casper Ruud dan bintang Rusia Daniil Medvedev. Saudara, pembahasan itu tadi mengakhiri edisi Sukan 23 Januari 2023. Saya Syarul Islam. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Untuk perkembangan seterusnya, Faris, Hazel, silakan. Orang maut akibat sebuah bangunan kediaman runtuh di Syria. Juga suspek tembakan rambang di Los Angeles maut tembak diri sendiri. Kita ikuti rangkuman berita luar negara. Seramai 16 orang awam maut termasuk kanak-kanak manakala 4 lagi cedera selepas bangunan kediaman runtuh di wilayah Aleppo, utara Syria pada Ahad. Menurut Kementerian Dalam Negeri, bangunan 5 tingkat itu menempatkan 7 buah keluarga, melibatkan 35 orang. Banyak bangunan di Aleppo musnah ketika konflik Syria yang bermula 12 tahun lalu sehingga menyebabkan strukturnya uzur.
Suspek dalam tembakan rambang di Los Angeles ditemukan maut tembak diri sendiri. Menurut Sheriff Los Angeles Robert Luna, motif serangan masih dalam siasatan. Suspek berketurunan Asia, Hu Chantran, berusia 72 tahun. Dalam kejadian kira-kira pukul 10.20 malam waktu tempatan di Monterey Park pada Sabtu, 10 orang terbunuh di sebuah kelab tarian yang menganjurkan acara sempena sambutan Tahun Baru Cina. Terletak di bahagian timur bandar California, Monterey Park mempunyai 61,000 penduduk dengan kira-kira 65% penduduk berketurunan Asia. Di Thailand, 11 orang termasuk 2 kanak-kanak rentung apabila van yang dinaiki mereka terbakar dalam nahas semalam. Van berkenaan membawa 12 orang dalam perjalanan dari wilayah Amnat Charoen ke Bangkok dikatakan terbabas di lebuh raya di wilayah Nakhon Ratchasima. Seorang lelaki berjaya menyelamatkan diri dengan keluar melalui tingkap. Lelaki berkenaan berusia 20 tahun merupakan seorang pelajar dan dia memaklumkan ketika kejadian dia sedang tidur dan hanya tersedar ketika mendengar jeritan. FGV Holdings berhad menekankan penggunaan mekanisasi bagi meningkatkan pengeluaran hasil sawit negara di peringkat huluan dan hiliran. Selain itu, kebajikan pekerja turut diberi keutamaan dalam memastikan amalan buruh terbaik sekaligus menyumbang kepada produktiviti pekerja. Dalilah Kadir melaporkan. Asalnya hanya sebiji buah dan sekarang masuk ke dalam botol. Mekanisasi dan otomasi ladang membantu aktiviti pertanian menjadi lebih efektif serta memberi pulangan yang lebih baik kepada pengusahanya sekaligus menyumbang kepada pengeluaran makanan untuk negara. Mekanisasi melibatkan pelbagai proses pengeluaran kelapa sawit dari awal tanaman hingga ke peringkat menuai hasil. Menerusi kaedah ini, pekerja dapat menjimatkan masa dan tenaga selain syarikat berupaya mengurangkan kos pengeluaran dan operasi yang dijalankan. With that, they will reduce numbers of workers by 30%. As normal, when we do manuals, one workers will cover 10 hectares. With this mechanization in place, kita boleh one workers will cover 30 acres. So meaning to say kita boleh reduce 50%. Selain itu, kerja pengurus ladang juga lebih mudah dan lancar terutama dalam melakukan pemantauan terhadap hasil pekerja. Menambah baiklah dari segi sistem kerja yang lebih efisien. Contohnya dari segi penggunaan jentera yang baik, jentera yang lebih up to date. Di mana contohnya kalau kata program pemajaan menggunakan spreader kan, dapat mengurangkan penggunaan buruh tapi produktiviti pekerja akan lebih tinggi. Dari samping itu pendapatan kepada pekerja itu akan lebih tinggi. Penghasilan produk berkualiti juga berkait rapat dengan kesihatan dan motivasi pekerja. Justeru FGV menyediakan kemudahan tempat tinggal lengkap dan selesa termasuk asrama pekerja, kenderaan ke tempat kerja selain lokasi beriadah untuk pekerja. Kita pastikan pekerja kita ni seronok bekerja dekat ladang kita. Pasal apa? Kalau dia tak seronok, kita bagilah macam mana pun peraturan, dia payah nak ikut. Tapi kalau dia seronok dengan gaji yang dia dapat, dengan apa semua tu, insya-Allah saya rasa dia boleh kekal dan seronok bekerja dekat ladang. Melangkah ke hadapan, syarikat ini berharap untuk meningkatkan pemodenan dan mekanisasi bagi mengurangkan kebergantungan buruh dalam jangka panjang dan melakukan kerjasama dan perkongsian strategik bagi memperluaskan pasaran. Pembinaan jambatan menghubungkan Bagan Datuk dan Kampung Sejagup di Perak Tengah yang tertangguh sejak 2017 dijangka siap April ini. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, projek dengan nilai RM406 juta itu bakal memberikan manfaat kepada penduduk di ketiga-tiga daerah di negeri itu. Dan saya yakin
beberapa pelabur daripada dalam negara dan luar negara akan datang dan saya telah mengadakan beberapa perbincangan dengan mereka untuk beberapa kilang dibina di seberang kedua-dua jambatan ini, dan insya-Allah yang penting ialah peluang pekerjaan yang akan diperolehi di peringkat pertama ini. Kira-kira 4,000 pekerjaan baru akan dapat diwujudkan. Beliau berkata demikian selepas mengadakan lawatan ke tapak pembinaan jambatan berkenaan. Pembinaan Jambatan Bagan Datuk Kampung Sejagup mendapat peruntukan melalui rancangan Malaysia ke-11. Pembinaannya sekaligus memendekkan jarak perjalanan dari daerah Bagan Datuk ke Perak Tengah, iaitu daripada 50 km kepada hanya 10.2 km. 7 individu ditahan dan 823 ketulan mampat dadah bernilai 2.1 juta ringgit dirampas dalam beberapa siri serbuan Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Bukit Aman di Pulau Pinang. Dadah berkenaan dipercayai dibawa masuk dari negara jiran untuk pasaran tempatan dan boleh digunakan oleh hampir 1.8 juta penagih. Ketua Polis Pulau Pinang, Datuk Muhammad Syuhaili Muhammad Zain berkata, rampasan dan penahanan dibuat menerusi operasi khas JSJN Bukit Aman di daerah Timur Laut dan Barat Daya negeri itu. Seperti mana saya sebut tadi, kita telah berjaya merampas hampir 823 ketulan mampat kering berbalut kertas warna perang, seperti mana yang tuan-tuan dapat lihat, dengan anggaran nilai 2.1 juta. 5 suspek yang ditahan mempunyai rekod lampau berkaitan jenayah dan dadah kini direman seminggu. Bakat dan kreatif, dua elemen penting dalam menghasilkan sesuatu perkara yang boleh memukau sesiapa sahaja. Betul Faris, dan itu yang akan ditonjolkan menerusi segmen hashtag malam ini. Setiap kanak-kanak pasti mempunyai bakat terpendam. Kebiasaannya, ibu bapalah yang memainkan peranan untuk mencungkil bakat anak-anak tersebut. Sama seperti sebuah video yang tular di laman TikTok baru-baru ini apabila seorang wanita berkongsi kisah anaknya melukis di lantai. Namun, lukisan anaknya pula mendapat perhatian. Wanita tersebut sekadar ingin berkongsi kisah perbuatan anaknya, namun pada masa yang sama, pening memikirkan cara untuk memadamnya. Seorang wanita pula berkarya dengan hanya menggunakan perisian komputer Microsoft Excel, namun menghasilkan kerja seni yang sangat hebat. Safarina berjaya membuktikan perisian Excel juga boleh digunakan untuk menghasilkan karya lukisan digital. Dengan menjadikan artis terkenal Jepun Tatsuo Horiuchi sebagai inspirasi, anak jati Perlis ini cuba melakukannya. Hasil seni pertamanya menggunakan perisian Excel diberi nama KTM Tasik Gelugo, nyata membuatkan warga maya kagum. Di Argentina, seorang petani Maximiliano Spinazzi menghasilkan wajah Lionel Messi pada ladang jagung miliknya sebagai tanda meraihkan kehebatan pemain bola sepak negara itu. Pemandangan wajah Messi pada ladang jagung seluas 50 hektar boleh disaksikan dari ruang udara Bandar Los Condores, wilayah Cordoba. Berpandukan sebuah algoritma membantunya mengira kedudukan menanam benih jagung bagi membentuk wajah Messi. Penduduk bandar Bursa Turki dikejutkan dengan kemunculan gumpalan awam berbentuk seakan-akan UFO di langit. Beberapa imej awan menyerupai piring terbang terbentuk di langit menjadi perbualan ramai di media sosial. Awan itu kekal di langit selama sejam. Pihak berkuasa mengesahkan ia adalah fenomena yang dipanggil lenticular clouds.
Baik, berita perdana edisi 23 Januari 2023 berakhir di sini. Terus dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Yang sahih di RTM. Dan itu, Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.